Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam sambung tajuk pembezaan. Kali ni Madam dah ambil 3 soalan daripada soalan pasia tahun 2012 supaya awak nampak apa yang Madam terangkan pada hari ni lah. Okey. So Madam ambil dekat kabur sedikit. Okey. So yang semalam kita dah pergi kepada separuh semalam. Okey, tetapi kalau kita tengok soalan exam dia tak ada detail sangat yang bahagian depan-depan. Dia terus kepada soalan yang lebih tinggi. Okey. Semalam, okey, kita tengok kat sini kita ada buat beberapa tata tanda menulis. Sebab itu dalam grup tadi ada pelajar kata tidak ada songsangan. So, Madam nak kena betulkan lagi sekali cara menulis tajuk pembezaan. Okay, Madam sebab ada yang dah tersalah tengok. Okay, so sekejap. Okay, cara menulis pembezaan. Yang pertama kita boleh tulis dia sebagai dy dx. Itu cara yang pertama. Kita juga boleh tulis dia sebagai m. Kita juga boleh tulis dia sebagai m tangent. Nombor 4, kita boleh tulis dia sebagai f prime. Ini prime, bukannya songsang. Ni f prime. Maksudnya tetap kecerunan juga. Selain daripada tu, nombor 5, kalau soalan kita bermula dengan y, dia akan jadi y prime. Yang keenam, benda yang sama, dy dx, benda yang sama tapi kita boleh wakilkan dia dengan banyak. Yang seterusnya adalah y2 tolak y1 per dengan x2 tolak x1. Daripada nombor 1 sehingga nombor 6, semuanya tentang kecerunan ataupun nama matematiknya adalah pembezaan. Okey, tujuan pembezaan ialah kita akan menurunkan kuasa. Kalau soalan kita kuasa 2, kita akan turunkan, dia akan jadi kuasa 1. Kalau kita punya kuasa 1, kita akan turunkan dia menjadi kuasa 0. Okey, tu yang pertama. Kena declare balik sebab salah faham di situ. Kemudian semalam kita dah belajar banyak hukum. Hukum yang pertama dah selesai, hukum yang kedua dah selesai, yang kelima dah selesai. Madam tinggal dulu hukum yang ketiga dengan keempat kerana soalan tidak banyak ditanya tentang yang itu lagi. Kalau seandainya jumpa, bila Madam pilih soalan jumpa, Madam akan ajar pelajar. Okey. So sekarang ni Madam bagi tahu semalam. Okey, soalan nanti sebenarnya daripada dy dx ni kita nak belajar dia punya aplikasi. Aplikasi dia ada banyak. Antaranya kita boleh mencari persamaan tangent dan kita boleh cari persamaan normal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh cari titik pusingan. Okay? Titik pusingan, senang je nak carinya macam mana. Kita buat dulu mula-mula pembezaan. Mula-mula kita buat pembezaan. Lepas tu kita samakan je dengan kosong. Nanti kita akan buat ujian terbitan pertama. Okey? Dan nanti ada juga ujian terbitan yang kedua. Madam akan ajar step by step. Okey, so kita tengok dahulu soalan yang Madam bagi dalam WhatsApp group. Madam ambil gambar tadi. Tapi Madam sendiri tak sempat nak copy paste tadi. Okey, Madam ambil soalan. Soalan pertama. Ini soalan pertama.
Okay, Madam nak jawab ayat ini sebab Madam nak ajar terus cara menjawab soalan ini supaya kita tidak kantoi. Okey. Okey, ni soalan tahun 2012, kertas 1. Okey, Madam besarkan benda ni sebab Madam nak suruh awak nampak yang ini adalah prime, bukannya negatif 1. Okay? So, prime itu bermaksud pembezaan ataupun kecerunan. Jadi, bila kita ada soalan ni, yang pertama, Madam ambil yang warna biru dahulu. Okay? So, Madam akan buat huruf H. Oh my God. Okay, sorry. Tadi dalam kuliah. Okay, huruf H ni. Warna apa yang terang sikit? Ni. Huruf H ada prime di situ. Maka Madam nak buat pembezaan. Mula-mula yang biru. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Darab diferensiate dalam kurungan. Tapi dalam kurungan dia nombor 1, so Madam padam lah sebab nombor 1. Okey, sekarang Madam nak buat pembezaan yang kuning pula. Okey, kita akan dapat kuasa datang ke depan. Jadi 4 dengan 2, kita akan dapat negatif 8x. Tambah dengan 5. Tu jawapan yang pertama lah. 19A. Jawapan kita. Okey. Nombor 8 saya dah jawab ke belum? Ya, ini nombor 19 kan? 19 saya rujuk dah. Okey. So jawapan kita yang pertama ada sebutan K dan dia tak kisah pun. Janji kita pandai buat proses pembezaan. Itu nombor 19. Madam buka kepada soalan dahulu sebelum Madam pergi kepada yang lain. Ada masalah tak pembezaan ni? Sebab first time belajar kod dengan Madam ni. So kalau tak faham boleh tanya terus. Okey, kalau tak ada Madam teruskan. Cuba awak perhatikan tanda di sini pula. Sekejap pen saya tak berbekas pula. Okey, saya sebenarnya menconteng tapi dia tak berbekas. Okey, so saya guna ni lah highlighter saya tak berbekas. So saya guna anak panah warna merah. Okey, cuba perhatikan nilai di situ. Nampak tak tanda di situ? Dia sebenarnya adalah tanda H. Dia ada prime. Tu. H prime. Maksudnya awak kena buat pembezaan lagi sekali. Okay, pembezaan lagi sekali. Kita ulang saja kuasa datang ke depan. So, Madam akan dapat 6 sebab 2 darab 3, 6. K, sekarang X kuasa 2. Jadi, bila kita buat proses pembezaan, kuasa akan kurang daripada 2 jadi 1. Tolak dengan 8 sahaja sebab X yang ini kuasa 1. Bila kita buat proses pembezaan, dapat X kuasa kosong. X kuasa kosong kita tak tulis. Okey. So yang warna hitam sekarang ni, yang Madam label sebagai 1 ni, kita panggil pembezaan peringkat pertama. Yang Madam label nombor 2 ni adalah pembezaan peringkat yang kedua. Selepas Madam dah buat proses pembezaan, soalan kata gantikan nilai X dengan 1. Okay, dia suruh ganti dengan 1. Madam pun gantilah. Bila ganti, Madam ganti 6, K, nilai X tu 1, tolak dengan 8. Dan soalan kata lepas awak ganti, samakan dia dengan 4. Madam ikut sama dengan 4. Okay, kita permudahkan 6K
sama dengan 4 tambah 8, 12, maka dapatlah nilai K sama dengan 12 bahagi 6 iaitu 2. Jadi untuk soalan nombor 19, okay, 19, dia nak uji pelajar pembezaan peringkat pertama, pembezaan peringkat kedua dan lepas itu barulah dia masuk kepada tajuk fungsi iaitu menggantikan nilai X dengan 1. Jadi dia combine tajuk pembezaan dengan tajuk fungsi. Okey, Madam buka kepada soalan, kalau yang nak bertanya silakan sebelum Madam pergi kepada nota yang lain. Okey, boleh Okey, kalau boleh Madam pergi kepada soalan nombor 20. Madam copy sekejap. Soalan nombor 20. Okey, sebab kalau kita terang saja teori, kalau tak ada bukti pelajar susah nak faham. Okey, so kita tengok lagi sekali. Tadi dia guna simbol prime. Sekarang tak boleh guna highlighter Apa masalah dia kat ni? Okey, so sekarang dia guna perkataan gradient. Dia guna perkataan gradient. Gradient tu huruf M lah. Huruf M itu adalah dy dx. Sebab itu kita kena faham banyak maksud. Jadi soalan kita sekarang y sama dengan, pen pun saya tak ada tukar warna. Y sama dengan X kuasa 2, 2 tambah dengan PX, lepas tu dia bagi nilai X sama dengan negatif 2. Kemudian dia bagi gradient sama dengan 7. Okey, so sebelum pelajar buat proses pembezaan, fikir dulu. Okey, sepanjang yang Madam ajar ni, Madam baru ajar yang basic. Madam dah bagi tahu, Madam tinggalkan dahulu 2 benda. Iaitu Madam tinggalkan nombor 3 dengan nombor 4. Sebab kita nak pujuk pelajar biar dia nak jawab soalan pembezaan. Okey, so teknik pujuk memujuk ni penting untuk pelajar saya. Macam mana saya memastikan semua pelajar saya dapat A adalah saya guna konsep memujuk. Lepas dia buat latihan tu insya-Allah lah A. Okey, so bagaimana saya pujuk? So kita tengok tulisan Y sama dengan, saya kembang dulu. Dia akan jadi 2X kuasa 2 tambah dengan P, X akan jadi kuasa 3. Okey. 2X kuasa 2 tambah PX kuasa 3. Kalau siapa yang guna petua hasil darab pun boleh, tapi Madam Z tak ajar lagi lah. Okay, Madam Z bagi tahu tadi boleh. Cuma daripada saya ajar benda yang mustahil pelajar nak suka, saya ajar yang suka dulu, yang lebih mudah dahulu. Okey. So sekarang ni saya nak buat proses pembezaan ataupun saya tulis sebagai Y prime. Sama dengan, sekarang kuasa untuk sebutan pertama ialah kuasa 2. Kuasa datang ke depan, dia akan jadi 4. Saya salin huruf X, asalnya kuasa 2 akan jadi kuasa 1. Selesai. Tambah dengan sebutan yang kedua, kuasa datang ke depan. So dia jadi 3P. X asal kuasa 3, dia akan berkurang menjadi kuasa 2. Okey. Katakan pelajar dia tak nak tulis Y prime. Dia nak tulis sebagai dy dx pun boleh. Okey, sekarang saya nak gantikan nilai X dengan negatif 2. Sorry warna hitam semua sebab warna lain tak aktif tu. So saya akan dapat, bila saya ganti 4,
ada nilai X, saya ganti dengan negatif 2, tambah dengan 3P, nilai X negatif 2 kuasa 2. Dan soalan kata nilainya nanti ialah 7. Sama dengan 7. Kita kira elok-elok. Yang ini Madam dapat negatif 8 tambah dengan negatif 2 kuasa 2, negatif 2 kuasa 2, 4. 4 dah 3, 12. Sama dengan 7. 12P sama dengan 15. P sama dengan 15 per dengan 12. So kalau kita kecilkan guna kalkulator, 3 darab 5, 3 darab 4. So nilai P bersamaan dengan 5 per 4. Kedua-dua soalan, nombor 19 tadi dengan nombor 20, baru menggunakan petua yang pertama. Yang ini baru. Tapi dia dah boleh tanya 2 soalan. Alright, Madam buka kepada soalan untuk nombor 20, silakan. Boleh? Okey, boleh. So kita teruskan. Okey, Madam teruskan saja kat sini. Madam nak mulakan dengan dia punya aplikasi. Okey, aplikasi iaitu Madam sambung di sini. Apabila kita cerita pasal dydx, maka kita akan dapat nilai kecerunan. Dalam matematik, kecerunan ada 2. Yang pertama, kecerunan 1. Ataupun nama lainnya kita panggil kecerunan tangent. Okey, itu step yang pertama. Kemudian untuk mencari kecerunan normal, Madam kena gunakan rumus yang ini. Kecerunan pertama darab dengan kecerunan yang kedua, kita akan dapat negatif 1. Ini rumus dia. Maka kita akan dapat nilai kecerunan yang kedua bersamaan dengan negatif 1 per dengan kecerunan 1. Jadi kita boleh simpulkan bahawa kecerunan normal adalah negatif 1 per dengan kecerunan tangent. Ini info yang sangat penting. Okey, selesai yang itu. Kemudian dalam kita mencari persamaan, mencari persamaan tangent. Mencari persamaan tangent. Cara nak carinya ialah y sama dengan mx tambah dengan c dengan cara nilai m ini merupakan m tangent. Kalau kita mencari persamaan normal, kita akan dapat y sama dengan kecerunan normal x tambah dengan c dan dibantu oleh 1 titik. Okey. So, Madam dah cover persamaan tangent dan normal. Okey, so kita tengok soalan. Untuk menceritakan yang ini ada soalan khas. Madam ambil daripada kertas 2 tadi. Yang ini kertas 2. Cara soalan kertas 2 ditanya agak panjang dan ada banyak anak. Okey, so kita paste kat sini, harap-harap dia jadi besar. Alahai. Kecil. Kecil comel. Tiba-tiba yang ni kecil comel. Okey, Madam paste kat sini. Sempat Madam buat tadi balik daripada pasar malam. Sempat buat. Okey. Kita kena bertenang. Fokus. Soalan ni kalau sebelum ni tak nak tengok, lepas ni kena tengok. Mudah sangat-sangat. Okey, dia bagi lengkung kat kita, kita dah tak heran sangat lengkung kita sebab kita dah tahu cara pembezaan. Yang pertama dia kata
dia suruh cari kecerunan lengkung pada titik A. Kecerunan sama dengan dy dx. Sama dengan yang ini bila madam buat yang ini ni, madam akan dapat 3x kuasa 2. Bila madam buat yang ini pula, madam akan dapat negatif 12x. Yang ini madam dapat tambah 9. Yang belakang ni madam dapat tambah 0. Okey, kemudian soalan bagi tahu dia ada titik A. Koordinat titik A ialah 2, 3. Dari sini madam tahu nilai X adalah 2. Nama lain kepada dy dx adalah kecerunan tangent. Sama dengan 3 nilai X 2 kuasa 2 tolak 12 darab 2 tambah 9. Dan madam nak ajar cara mengira supaya tidak banyak kerja. Okey, lupa ambil kalkulator. Saya ambil kalkulator. Okey, saya ambil kalkulator. Okey, cara menekan kalkulator. Okey, yang pertama kita masukkan 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 9. Awak tekan button calculate, awak masukkan nilai x-nya 2. Awak masukkan nilai baru, nilai hitam tadi nilai lama yang saya kira dekat office tadi. Lepas masukkan nilai x 2, tekan sama dengan. Sekali lagi. So, jawapan awak ialah negatif 3. Tanpa mengira satu persatu, madam dapat jawapannya negatif 3. Jadi terjawab soalan 8A. Kecerunan lengkung itu pada titik A ialah negatif 3. Selesai. Maksud kecerunan adalah dy dx. Okey, soalan B. Dia suruh kita cari persamaan normal. Okey, kita tahu kecerunan tangent darab kecerunan normal sama dengan negatif 1. Maka dari situ madam akan dapat kecerunan normal sama dengan negatif 1 per dengan jawapan tadi. Iaitu kecerunan normal ialah 1/3. Okey. So madam bagi tahu tadi, lepas dapat kecerunan normal yang ini ni, kita boleh cari persamaan normal. Y sama dengan mx tambah c. Okey, madam buat Perhatikan betul-betul. Koordinat kita tadi nilai x2, nilai y-nya adalah 3. So, madam nak buat y sama dengan mx tambah dengan c. Nilai y kita 3. Nilai m kita baru dapat 1/3. Nilai x kita 2 dan kita sedang mencari nilai c. Jadi nak mencari nilai C, jangan salah congak, okey? Jangan salah congak. Tengok madam ajar ni, tulis je C kat sini. Biar semua orang tak tahu yang awak sebenarnya buat apa, tapi dia tahu awak sedang membuat math. C sama dengan. Tengok madam buat Okey. Mana saya nak gerakkan ni? Tak nampak ni sekejap Saya adjust sekejap. Nanti saya pulangkan balik ke sana. Okey, saya nak buat 3 sama dengan. Sekejap saya clearkan kalkulator saya set, takut saya tak reset. Okey. 3 sama dengan. Macam tu. Jangan tekan button sama dengan. Type tanda sama dengan. 1/3. Kemudian dalam kurungan ada 2. Tutup kurungan. Tambah dengan C.
tambah dengan C. Macam tu. Ada dalam kalkulator. 3 sama dengan 1/3 darab 2 tambah C. Yang mana yang lemah algebra, kalkulator akan tolong. Tapi jalan kerja kita buat. Cuma kita tak tunjuklah 3 datang sana jadi tolak. Tak tunjuklah yang itu. Kita anggap pemeriksa pun tahu. Jadi tekan button shift, tekan button solve. Sekali lagi. Shift, solve. Sama dengan. Jadi kalkulator akan bagi jawapan yang tidak menarik. 2.33. Jadi macam mana pelajar nak suruh jawapan tu jadi pecahan? Kita try. Kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang jadi. 2.333 tu jawapan dia dah. Cuma terlalu canggih. Takkanlah pemeriksa percaya kita pandai buat tu kan? Okay, fine. So caranya ialah tekan button answer, tekan button sama dengan. Dia tukar balik jadi 7/3. Kalkulator saya dah sembuh. Okay, 7/3. Jadi kesimpulan kita, Y sama dengan nilai M 1/3 X dan nilai C kita ialah 7/3. Inilah dia persamaan normal. Okey. Madam buka kepada soalan, silakan. Ataupun masih lagi benda baru dan tak tahu nak tanya apa, kena guna sepenuhnya sebab besok saya tak ada kelas dengan pelajar SPM. Besok saya ada kelas dengan pelajar saya. Hari Rabu last kelas kita kan? Rabu. Sebab hari Khamis tu you all dah solat tarawih. Kita cuma ada satu lagi peluang. So kalau tak boleh tanya sebab besok tak ada kelas madam bagi tahu awal-awal. Okey, so kita dah jawab soalan mencari persamaan normal kepada lengkung pada titik A dah selesai. Kemudian koordinat Q, maximum minimum point, kita tak belajar lagi. Okay, kita tak belajar lagi. Okey, kalau nak belajar dia ada di sini. Dia ada di sini. Macam mana kita nak mencari tentang titik pusingan. Nama bahasa Inggeris dia turning point. Okey, mudah sahaja. Okey, mudah sahaja. So kita tengok soalan kita, madam ambil soalan desak ni. Okey, Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 tambah 9X tambah dengan 1. Tu yang asal. Kalau kita nak cari titik pusingan, senang saja. Kita buat proses pembezaan. So, madam dapat dy dx sama dengan 3x kuasa 2, tadi dah buat dah, tolak dengan 12x tambah dengan 9. Selesai warna hijau. Kemudian dia kata jangan lupa samakan dengan kosong. Okey, kita ikut samakan dengan kosong. Kemudian madam tengok ni nombor 3. 3 darab 4 dapat 12. 3 darab 3 dapat 9. Madam akan permudahkan dahulu. So, madam akan keluarkan 3. Madam fakturkan. X kuasa 2 tolak 4X tambah dengan 3 sama dengan 0. Kemudian, madam ambil 3 ni. Bawa ke sebelah sana. Dia akan jadi 0/3. Bila kita tekan kalkulator 0/3, kita akan dapat 0. So, madam skip jalan kerja tu, maka kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4X tambah dengan 3 sama dengan 0. Madam fakturkan. Okay, madam fakturkan. Dan madam dapat 2 jawapan. Madam buat saya ingat sedikit, sorry. Okay, so proses faktur tidaklah susah sebab kita dah belajar semasa tajuk
2. Fungsi kuadratik kita dah belajar. Okey, tengok saya tunjuk cara nak fakturkan. Yang pertama, tekan button menu, gerakkan cursor. Nombor 2 kepada nombor 6, gerak lagi sampai huruf A. Tekan tanda sama dengan. Kita nak buat bukan simultaneous equation, kita nak buat polinomial. Darjah kita 2 dan kita masukkan fungsi-fungsi kita. Iaitu fungsi yang perkali A adalah 1. Sama dengan perkali B negatif 4 sama dengan C 3 sama dengan kita dapat jawapan yang pertama diberikan oleh soalan di situ, diberikan oleh kalkulator jawapannya 3. Jadi bila Madam tulis kat sini nilainya 3, di dalam ni akan jadi negatif 3. Okey, ambil nilai kalkulator sama dengan lagi sekali. Nilai kedua adalah 1. Jadi dalam ni akan jadi X tolak 1. Okey, selesai yang itu, Madam nak cari titik P dia dah bagi dah. Turning point yang pertama P, dia bagi koordinatnya ialah 3 yang ini dan dia dah bagi dah pasangannya 1. Bukan 1 yang ini, bukan, tetapi satunya sendiri. Dan sekarang Madam nak cari titik Q. Titik Q, dia dah dapat nilai X-nya 1. Ni titik Q punya. Dan Madam nak cari apakah nilai Y. Macam mana nak cari nilai Y? Tengok betul-betul Madam ambil daripada soalan asal. Kerana dekat soalan asal, cuba awak perhatikan di sini, tajuk soalan asal ialah Y dan Madam Z nak cari nilai Y. Macam tu. Kita tak payah kira beria-ia. Okay. So kalau nak cari Y di sini sama dengan fungsi kita tu apa ya? X kuasa 3. X kuasa 3. Tak nampak Tolak 6X kuasa 2. Tolak 6X kuasa 2. Tambah 9X tambah 1. Tambah 9X tambah dengan 1. Dan Madam nak gantikan nilai X tersebut dengan nilai 1. So kat sini ganti dengan 1, ganti dengan 1, ganti dengan 1. Tapi kita tak payah kira. Okay, bukan kita yang mengira. Kalkulator kita yang mengira. Okay, kita ready dengan kalkulator. Tapi Madam kena reset dahulu. Nombor 3 sama dengan. Okay, Madam tekan yang pertama. X kuasa 3. Tolak 6X kuasa 2 tambah 9X tambah 1, tekan button calculate, masukkan nilai X 1 sama dengan. Jadi awak dapat jawapan awak pasangan kepada 1. Okay, pasangan kepada 1 adalah 5. Kalau pelajar query nilai 1 ni macam mana dapat? Senang saja. Tekan sekali lagi button calculate. Awak masukkan nilai 3. X dia 3 sama dengan. Sebab itu dia tulis jawapannya 1. Sebab kalau guna kalkulator pun dapat 1. Jadi soalan yang C ini dia tanya koordinat Q. Jadi Madam dah cari dah. Titik Q tadi adalah 1, 5. Okay, titiknya adalah 1, 5. Okay, kita teruskan. Lepas tu dia suruh cari sesuatu kot kat situ. Okay, 1, 5 dah dapat. Kemudian satu lagi dia bertanyakan tentang titik Q yang kita dapat tu, adakah dia maksimum ataupun minimum? Dia tanya elok-elok. Maksimum ke minimum? Okey, caranya ada 4. Tapi Madam akan tunjuk sikit je kepada pelajar. Tengok betul-betul Madam ajar cara logik terlebih dahulu.
Sekejap lagi kita ajar cara kira. Okey, Meda tulis dulu titik P. Titik P 3 dan nilai Y-nya 1. Banding betul-betul. Titik Q, nilai X-nya 1, nilai Y-nya 5. Kalau dari segi ketinggian, kita ukur tinggi, kita ukur pada paksi Y. Di sini orang berdiri, orang berdiri kat sini. So kita ukur ketinggian berpandukan paksi Y. Jadi kat sini, nilai Y yang pertama adalah 1, nilai Y yang kedua adalah 5. Dari situ kita dah nampak titik Q lebih tinggi, maka Q adalah titik maksimum. Itu Mama Z, Madam Z ajar secara logik. Sebab bila kita ambil MAT, kita kena asah otak kita biar logik dahulu. Okey, katakan pelajar tak maulah Mama Z, jalan kerja tak menarik. Okey, fine. Kita boleh guna cara, ada dua lagi cara. Cara yang seterusnya ialah Madam ajar kaedah cepat tapi diterima. Okey, sumpah yang ini diterima. Okey, so tadi Madam pernah buat proses pembezaan sekali. Ni pembezaan sekali dy dx, awak dapat tadi 3x kuasa 2 tolak 12x tambah dengan 9. Kalau awak nak tahu jenisnya senyum atau masam, maksimum atau minimum, awak buat pembezaan sekali lagi. Yang kedua, itu cara menulis yang kedua. Sama dengan kuasa datang ke depan. Salin semula X, kuasa menjadi 1, tolak dengan 12. Ini Madam sedang buat ujian terbitan yang kedua. Okey, so dari sini Madam akan masuk ujian yang pertama, iaitu titik 3. Dia suruh titik Q kan? Madam nak masuk titik lain pula. Dia suruh uji titik Q, iaitu 1, 5. Okey, Madam pun ready. Ready, sedia untuk diuji. D2Y dx2 sama dengan 6x. X kita 1 tolak 12. 6 tolak 12 negatif 6. Negatif di sini membolehkan kita terfikirkan tentang kesedihan. So bila dia sedih, itulah bentuk emoji mulut kita bila sedih. Jadi automatik titik Q 15 adalah titik maksimum. Itu untuk yang mana sukakan jalan kerja yang tunjuk detail. Kalau siapa yang suka logik, dari awal lagi kita dah nampak dah siapa yang lebih tinggi antara P dengan Q. Selesai 3 soalan untuk malam ni. Boleh ke? Boleh. Esok cuti. Malam ni digest dulu yang Meda ajar 3 soalan ni. Kalau perlukan skema, Meda akan snap gambar sat lagi. Okey, kalau ada soalan silakan bertanya. Kalau tak ada, kita akan sambung pada hari Rabu.